Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pada topik yang seterusnya, iaitu topik yang ke-6. Topiknya adalah fungsi, hubungan dan juga fungsi. Okay, so first of all, you kena tahu apa itu set. Set ini adalah saling berkaitan dengan topik fungsi, iaitu ia mewakili sekumpulan ataupun koleksi objek-objek yang serupa di mana kita akan letakkan benda yang sama kategorinya dalam satu set. Contoh satu, kalau lihat untuk A dia hanya mewakili sekumpulan nombor, B hanya mewakili bunga raya saja, tidak ada makanan, minuman dan sebagainya. Untuk C pula hanya mewakili tentang kenderaan saja. Maknanya kita akan kumpulan yang sama dan kita hanya masukkan dalam satu set saja. Tidak boleh bercampur dengan set-set yang berbeza. Okey, hubungan pula adalah perkaitan di antara kuantiti dalam satu set dengan kuantiti pada set yang lain. Okey, contohnya, hubungan ini kita boleh taklifkan dengan apa-apa saja ayat yang menggabungkan antara dua set yang berbeza. Okey, kalau dilihat pada yang contoh dua ini, dia mengatakan bahawa kita boleh tulis hubungan itu sebagai dikuasakan menjadi ataupun gandaan bagi ialah nombor ataupun huruf pertama bagi perkataan. Okey, yang ini don't worry, saya akan tunjukkan contoh bagaimana kita nak define hubungan sesuatu set. Okey, perwakilan bagi perhubungan biasanya kita boleh buat dalam 4 cara. Yang pertama dalam bentuk gambar raja anak panah. Gambar raja anak panah, contohnya kita ada dua set di mana set A dan set B kita lukiskan anak panah. Okey, pasangan bertertib, contohnya 2, 4 ni kan, dia punya adalah nilai. So, pasangan bertertib, contohnya kita buat 2 dan 4. Kita lihat pada anak panah dia. Kemudian 5 dan juga 6. Bentuk graf, okey, contohnya bentuk graf, kita buatlah sini untuk A dan sini untuk B. Ini 2, 5, 2, 4, 6. Iaitu kita lihat 2 dengan 4 kan, 5 dengan 6. So, kita buat dalam bentuk graf. Atau yang ketiga, kita buat dalam bentuk jadual. Jadual contohnya dekat sini adalah A, B. Sini 2 adalah untuk 4, 5 adalah untuk 6. So, kat sini pernah kelas soalan final di mana saya minta pelajar buat perwakilan perhubungan dengan menggunakan keempat-empat cara. Okey, cuba kita lihat pada contoh satu di mana soalan dia kata ada dua set, iaitu set A adalah 2, 3, manakala untuk set B adalah 4, 9 dan 15. Jadi dia suruh tunjukkan hubungannya adalah faktor bagi dan perlu tunjuk dalam gambar raja anak panah, pasangan bertertib, bentuk graf dan juga jadual. Okey, ini adalah contoh gambar raja yang pertama, iaitu dia kata hubungannya adalah faktor bagi, iaitu 4 adalah faktor bagi 2, 9 adalah faktor bagi 3, 16 adalah faktor bagi 4, 25 adalah faktor bagi 5. Okey, kalau anak panah tak tegak macam ini pun tak apa, as long as dia menunjukkan faktor yang betul lah. Okey, yang kedua dia minta kita buat dalam bentuk bertertib kan, pasangan bertertib. So, pasangan bertertib adalah yang inilah, di mana 4 adalah untuk 2, 9 adalah untuk 3, 16 untuk 4, 25 untuk 2. Okey, untuk kes ini, walaupun dia beri set A di hadapan set B adalah 2, 3, 4, 5, kita kena lihat pada soalan, dia kata adalah punca kuasa. Okey, jadi yang set A kita kena perlu buat dekat depan lah, macam gambar rajah yang jawapan tadi, manakala kat belakangnya adalah set untuk B. Okey, seterusnya kita lihat pula jika dalam bentuk, ini gambar raja dalam bentuk graf. Okey, graf kita just letak dah sahaja, iaitu A, 4, 9, 16, 25 dan ini adalah set B. Just kita tallykan saja 4 dengan 2, 9 dengan 3, 16 dengan 4, 25 dengan 5. So, kita buat garis terus. Okey, so seterusnya pula kita akan masuk kepada tajuk domain, kodomain, objek, image dan julat dalam hubungan. So, apa itu domain? Okey, domain adalah set pertama, kodomain pula adalah set kedua, objek adalah unsur-unsur yang ada dalam domain iaitu set pertama, manakala image adalah unsur-unsur dalam kodomain yang dihubungkan dengan objek iaitu dalam set kedua, dan julat adalah daripada set image yang berada dalam set kedua. Okey, cuba kita lihat kepada contoh dia.
Okey, jadi kita lihat pada contoh yang pertama. Saya besarkan sedikit saya punya rajah ni supaya you all nampak. Okey, so untuk contoh yang pertama ni, okey, so diberi A dan juga B. Kita ada dua set. So untuk nilai ini, domain tadi dikata adalah unsur-unsur yang terdapat dalam set pertama. So 3, 4, 5 ini adalah unsur-unsur yang berada dalam set pertama. Ini adalah domain. Kodomain pula adalah unsur-unsur yang berada dalam set kedua, iaitu 7, 9, 12 dan 15. So ini adalah kodomain. Julat adalah unsur-unsur yang berada di dalam set yang kedua dan ada objek dia. Jadi jawapannya adalah 9, 12, 15. Kenapa 7 ni? Bukan sebab 7 dia tidak ada objek, dia tidak ada link dengan set A. Jadi 7 ini bukanlah julat. Okey, so kita lihat 3 kat sini. Set ni kita sebut, set di dalam domain kita sebut sebagai objek. Sorry, saya tulis balik, objek. Manakala set dalam kodomain kita akan sebut sebagai image. Oleh itu, 3 adalah objek bagi 9, 12 dan 15. 4 adalah objek kepada 12, 5 adalah objek kepada 15. Manakala 9, 12, 15 pula adalah image kepada 3, 12 ialah image kepada 4, 15 ialah image kepada 5. Dan 7 ini dia bukanlah julat, tetapi dia hanyalah image. Jadi adalah kodomain. Tapi dia bukan image. Kenapa dia bukan image? Sebab dia tidak ada objek dia. Okey, so jenis-jenis hubungan ada 4. Yang pertama, hubungan satu ke satu, hubungan banyak dengan satu, hubungan satu dengan banyak dan banyak dengan banyak. So kita lihatlah jenis-jenis hubungan ini. Yang pertama satu ke satu, iaitu kalau kita lihat pada gambar rajah ni, dia adalah satu ke satu saja. Dia objek hanya ada satu image dan image hanya ada satu objek sahaja. Manakala untuk hubungan satu kepada banyak, iaitu objek boleh ada banyak image dan satu image dan pelbagai image boleh ada satu objek. Nampak satu kepada banyak. Okey, seterusnya untuk hubungan banyak kepada satu, iaitu 3 objek boleh ada satu image. Bermaksud satu image yang bahagian set 2 ini boleh terdiri lebih daripada satu objek dalam set A. Okey, seterusnya banyak kepada banyak pula dia boleh terdiri daripada lebih daripada satu hubungan. Contohnya yang pertama ni adalah hubungan antara satu kepada banyak dan yang kedua banyak kepada satu. Iaitu B ni dia ada 2 image so ini adalah banyak kepada satu kepada banyak. Manakala B dan C pula adalah objek kepada E, iaitu banyak kepada satu. Okey, seterusnya kita lihat fungsi. Okey, fungsi adalah sesuatu cara yang istimewa bagaimana kita nak mentakrifkan anak panah ni. Sama ada kita nak buat anak panah macam gini sahaja ataupun kita nak buat ayat. Nampaknya kita nak buat ayat. Tapi saya lebih prefer kalau you buat ayat lah supaya awak tahu apakah maksud set-set yang ada, unsur yang ada dalam satu set ini. Di mana kita boleh namakan dia, contohnya didarab dengan 2 ataupun you nak buat dalam bentuk anak panah. Okey, so ada juga soalan saya pernah keluarkan, nyatakan sama ada fungsi yang diberi ini adakah fungsi ataupun tidak. Jadi awak kena fahamkan apakah yang dimaksudkan itu fungsi. Okey, yang pertama kita lihat kepada yang pertama iaitu ini adalah fungsi kerana setiap objek ada image. Nampak 4 image dia 2, 9 image dia 3, 16 image dia 4, 25 image dia 5. Manakala yang ini hubungannya adalah satu kepada banyak. Tetapi dia bukan fungsi. Kenapa? Unsur A dan C dia tidak ada image. Bermaksud untuk mensyaratkan dia kita boleh sebut dia sebagai fungsi, iaitu semua objek di dalam set A perlu ada image. Kalau kes ini berbeza dengan yang hubungan satu ke satu ni, sebab A dengan C dia tidak ada image, maka ia tidak digelar sebagai fungsi. Walaupun kita namakan dia ni sebagai hubungan satu kepada banyak. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Untuk contoh yang ini, hubungan banyak kepada satu, kita sebut sebagai fungsi sebab semua set di dalam domain ini dia ada image dia. Walaupun image, salah satu image di dalam kodomain ini tidak ada objek. Kita boleh sebut sebagai fungsi dengan syarat semua unsur di dalam domain ada image. Manakala sebelah dia ini adalah hubungan banyak kepada banyak, tetapi kita tidak sebut sebagai fungsi sebab
A iaitu domain, tidak ada image. Walaupun image ini tidak ada objek. Kebanyakannya tidak ada masalah, tapi wajib objek-objek ini ada image. Okey, so kita lihat kepada tata tanda fungsi. Okey, fungsi kita boleh buat dalam pelbagai bentuk lah tata tanda dia. Sama ada kita nak buat dalam bentuk anak panah yang macam gini, ataupun kita nak buat statement begini, F dalam kurungan X sama dengan Y, ataupun you nak buat dalam bentuk anak panah seperti dalam raja. Ini tidak ada masalah. Ini ikut kepada setiap individu nak buat macam mana. Okey, so soalan jika diberi, so kita cuba selesaikan yang ini. Okey, jika diberi fungsi, diberi adalah fx 5x tambah 1, cari nilai bagi 2. Okey, dia bagi 2 kan, bermaksud kita masukkan nilai 2 ini ke dalam fungsi. Okey, kita buat. Yang pertama diberi adalah 5x tambah 1. Jadi ni diberi nilai x adalah 2 kan. So kita buat, kita masukkan 2 ke dalam nilai x ni lah. Tambah 1. Ni 2. Jadi terus kita selesaikan 10. 5 darab 2 10 tambah 1. Jawapannya adalah 11. Untuk yang A lah. Manakala yang B, jika diberi negatif 3. Jadi x 5x tambah 1 negatif 3. Kita terus masukkan ke dalam fungsi yang diberikan. Okey, negatif 3 tambah 1 iaitu negatif 15 tambah 1. Jawapannya adalah negatif 14. Untuk yang C pula, jika diberi 2, 5. So kita terus masukkan dalam pernyataan yang diberi iaitu 2, 5, 5, 2, 5 tambah 1. Okey, yang ini kita selesaikan dulu dalam kurungan. Okey, kalau nak lihat okey, yang ini kita kena lihat dia punya mana yang kita boleh ringkaskan. Untuk kes ni kita potong 5 lah. Jadi tinggal 2 kan. 2 tambah 1, jawapannya 3 untuk nilai C. Okey, kat sini saya juga ada sertakan kaedah jawapan dia lah. Awak boleh lihat ini step by step bagi setiap soalan A, B dan juga C. Sama je macam yang saya tuliskan tadi. Okey, so dalam bahasa matematik, 2 tadi, nilai X diberi itu kita sebut sebagai objek, manakala hasil jawapan kita letakkan sebagai image. Contohnya, jika diberi statement adalah, statement diberi kuasa 3 saja, diberi nilai 2, 2 just masukkan saja dalam statement fungsi, kita selesaikan. Maknanya 2 ini adalah objek, manakala jawapan ini adalah image. So sama juga kalau nilai dia 3, kita buat 3 kuasa 3, jawapan 27 kan? 27 ini adalah image dan 3 ini adalah objek. Dan 5, 1, 2, 5 adalah image bagi objek 5. Okey, so kita lihat pada soalan contoh 3, iaitu jika diberi fungsi 4x tolak x kuasa 2. Ini x kuasa 2 sebenarnya bukan x2. Cari image bagi 5, bermakna dia bagi ini, 5 ini adalah objek sebab dia suruh cari image bagi 5. Okey, jadi kita just masukkan saja nilai 5 ke dalam statement fungsi yang diberikan. Iaitu ni 5 kan, 4, kita gantikan 5 ke dalam x, tolak x kuasa 2 iaitu 5 kuasa 2. Jadi jawapannya 20 tolak 25, oleh itu negatif 5 adalah image bagi 5. Itu 5 ini adalah objek dan negatif 5 ini adalah image untuk 5. Okey, untuk contoh 4, kebanyakan pelajar ada confused. Macam contoh pertama tadi untuk nak cari image. Contoh yang keempat ini adalah untuk mencari objek. Sebab kalau awak lihat, dia kata cari nilai x jika diberi jawapan fx sama dengan 23. Di mana statement dia adalah 5x tolak 2. Jawapan dia adalah 23. Jadi awak kena cari nilai x ni. Oleh itu, you just buat saja 23 sama dengan 5x tolak 2. So, kita kekalkan 5x di sebelah kanan. So, yang tidak ada x, kita masukkan belah kiri. So, akhirnya kita buat 25 sama dengan 5x. Oleh itu, x adalah jawapannya bersamaan dengan 5. Oleh itu, nilai bagi x adalah 5. Nilai x ini adalah 5, iaitu objek bagi image 23 adalah 5. Okey, so cuba kita lihat kepada contoh latihan yang pertama. Okey, jika diberi fungsi adalah x kuasa 2 tolak 4x, kita masukkan nilai x 3 lah.
iaitu nilai X3 ni kan. So kita terus masukkan 3 kuasa 2 tolak 4, 3. So 9 tolak 12, maka untuk yang pertama jawapannya adalah negatif 3. Negatif 3. Yang kedua, yang ini dia ada dua fungsi. Jadi kita kena selesaikan satu-satu. Kita jangan terus buat 5 tolak 3. Salah. Okey, yang pertama kita cari kalau diberi X5. Jadi kita 5 kuasa 2 tolak 4, 5. Jadi kat sini 25 tolak 20, jawapannya 5. Dan jika diberi F3, kita lihat pada jawapan ke atas ni kan, negatif 3 kan, 3. Oleh itu, untuk yang ini, oleh itu, F5 tolak F3, jawapannya adalah 5 tolak 3. Itu jawapannya adalah 8. Okey, yang ini 8. Manakala yang terakhir untuk C2 F3, kita dah tahu untuk F3 ini jawapan dia adalah negatif 3. So kita kena lihat, dia kena darabkan dengan 2. Itu 2 darabkan negatif 3, jawapannya adalah negatif 6. Okey, seterusnya graf fungsi. Fungsi adalah gambar rajah graf yang menunjukkan koordinat sesuatu fungsi itu. Okey, kita lihat contoh-contohnya. Okey kelas, jadi jika soalan diberi adalah pertama A iaitu X tambah 2, so dia suruh awak lakarkan. Iaitu dengan diberi nilai X adalah berada antara negatif 2 lebih kecil atau sama dengan negatif 2 dan lebih besar atau sama dengan negatif 2 dan lebih kecil daripada 3. So kita kena lukis mengikut graf. Okey, dekat sini saya dah sertakan gambar rajah graf untuk A hingga D. So kita lihat satu persatu untuk nilai A. Okey, tadi A dia dah kata bahawa fungsinya adalah X tambah 2 dan nilai X adalah antara negatif 2 hingga 3. Yang pertama awak kena senaraikan dululah untuk X apa yang terkandung antara negatif 2 iaitu lebih besar daripada negatif 2 dan lebih kecil daripada 3. Iaitu you senaraikan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan 3. Nak dapatkan nilai Y ini, awak kena masukkan setiap nilai X ke dalam pernyataan yang ini. Okey, so kita lihat contoh dia. Yang pertama adalah X tambah 2 kan. So jika X ni adalah negatif 2, yang pertama negatif 2 tambah 2 dapat 0. So kita letaklah 0 kat sini. So sekiranya negatif 1 pula, negatif 1 tambah 2, jawapannya 1. Kita letaklah 1 kat sini. Dan kita selesaikan semua sehingga kita dapat nilai Y, barulah kita lukiskan graf. So bila lukisan graf, paksi X mestilah yang mendata dan yang menegak adalah paksi Y. Iaitu kita letak X adalah negatif 2 hingga 3. Negatif 2 hingga 3 dan kita letakkan nilai Y di dalam paksi Y iaitu 1 hingga 5 dan kita talikan nilai X dengan Y. Contohnya negatif 2 adalah 0, maka negatif 2 adalah 0 ya. 1, negatif 1 adalah 1, 0, 2, 1, 3, 2 adalah 4 dan 3, 5. Dan kita buatlah garis menegak. Ini adalah contoh untuk cara penyelesaian bagi soalan A. Okey, untuk B pula. B pun sama tadi dengan yang A di mana langkah pertama jika diberi adalah fungsi X tambah 2. Okey, jadi dia kata X adalah berada antara negatif 2 hingga 3. Kita tulis lagi negatif 2 hingga 3. So, kita masukkan semua nilai X ke dalam fungsi yang diberi. Maka kita akan dapat nilai Y semua ni Tapi kita kena lihat kenapa 2 ini tiada nilai. Sebab awak kena lihat balik kepada syarat yang kedua. Dia kata tidak tertarif X sama dengan 2. Dia kata bermaksud nilai X sama dengan 2 tidak termasuk di dalam statement yang ini. Jadi, oleh itu 2 tiada nilai. Okey, bila kita dah dapat semua keseluruhan ini, maka barulah kita lukis graf, iaitu nilai X dan nilai Y. Okey, so sama macam tadi, yang ini, okey, sebab dia kata kat sini 2 tiada nilai kan, jadi kat 2 ni, kita tak perlu nak buat garisan. That's why kat sini kata terputus. Maknanya kat sini sebenarnya tidak ada garisan, dia terus berasing lah, iaitu ini garis panjang, garis lurus, yang kat sini dia ada nilai dot saja. Okey, seterusnya untuk yang C pula. Okey, so C dia kata pula dekat sini bahawa X tambah 2 di mana dia kata X adalah tidak bersamaan dengan 2 dan 2 adalah bagi X sama dengan 2. Okey, so cara sama kita senaraikan nilai X yang ada antara negatif 2 hingga 3
Kemudian untuk cari Y, kita masukkan X ke dalam fungsi yang diberi, iaitu X tambah 2. Dan dia kata X tambah 2 iaitu X tidak sama dengan 2. Bermakna kat sini dia kata, patutnya kalau X sama dengan 2 ini, tidak boleh menggunakan fungsi yang ini. Tapi lihat pada syarat yang kedua pula, dia kata, untuk X sama dengan 2, nilai Y ini adalah 2. Jadi kita terus masukkan 2. Okey, so kita buat macam tadi, kita terus buat graf, kita lukiskan graf. Yang ini kenapa tidak titik terpencil? Sebab kes ini dia kata 2 adalah bersamaan 2. 2 adalah bersamaan 2. Jadi dia tidak ada garis lurus. Kat sini pun dia adalah terputus. Macam ini. Jadi awak masukkan, kalau negatif 2 kosong, negatif 1 1, kosong adalah 2. Kemudian 1 adalah 3, 2 ini adalah 2. Nampak 2 adalah 2. Sebab sepatutnya 2 ni, kalau kita masukkan ke dalam X tambah 2, jawapannya 4 patutnya. Tapi syarat ini dia kata, bagi X sama dengan 2, jawapannya mesti 2. Jadi kita terpaksalah tulis 2 kat sini. Dan dekat sini kita buat 2 sama dengan 2. 3 sama dengan 5. Okey, ini adalah gambar rajah grafnya. Okey, dan yang seterusnya kita lihat kepada D. Okey, untuk D, so dia menggunakan fungsi adalah 1/2 X kuasa 2. So kita senaraikan dulu nilai X iaitu antara negatif 3 hingga 3. So setiap nilai X kita masukkan ke dalam fungsi ini iaitu 1/2 jika diberi negatif 3 kuasa 2. Okey, jadi dapatnya adalah negatif 9 kuasa 2. Bila kuasa 2 kita akan dapat 9, bagikan 2 dapatlah 4.5. So kita tulis senarai nilai Y di sini. So bila dah siap, kita lukis dalam bentuk graf. So hasil graf ni nanti dia akan jadi seperti melengkung U. Okey, seterusnya adalah fungsi songsang. Fungsi songsang adalah fungsi terbalik. Sepatutnya biasanya adalah objek kepada image, kan? Tapi kali ini bila fungsi songsang kita buat anak panah terbalik, iaitu dia akan menjadi image kepada objek. So kalau lihat kat sini, sepatutnya F ni 1 bersama dengan R, kan? F1 sama dengan R, F2 sama dengan T, F3 sama dengan U, F4 sama dengan S. Ini adalah sepatutnya untuk fungsi biasa. Tetapi kalau fungsi songsang kita akan buat sebaliknya. Okey, tak apa. Kita lihat pada slide seterusnya. Okey, ini adalah slide seterusnya yang saya cakap dia ada songsang. Iaitu bermaksud dekat sini kita akan buat anak panah sebaliknya iaitu image kepada objek. Okey, lihat R kepada 1. Okey, jika begini, kalau fungsi songsang, syarat untuk fungsi songsang dia akan ada negatif 1. F negatif 1. Okey, jadi kita akan mulakan dengan image dulu. R, jadi sama dengan 1. Fungsi songsang untuk S adalah sama dengan 4. Okey, jadi soalan kadang-kadang kalau dia keluar ada negatif 1 ni, sama dengan macam matrik hari tu, ini you kena faham dia adalah untuk fungsi songsang. Okey, seterusnya kita lihat fungsi songsang. Di mana fungsi songsang adalah dia kata fungsi songsang perlulah kita gunakan simbol untuk negatif 1 ni ataupun letak fungsi sama dengan Y. Ini adalah cara kita nak cari jawapan kalau diberi fungsi songsang. Okey, untuk mencari fungsi songsang yang pertama letakkan fungsi sama dengan Y. Yang kedua, susun semula untuk menjadikan X dalam sebutan Y. Dan yang ketiga, tulis semula F1X dengan menggantikan Y oleh X. Okey, kita lihat contoh dia. Okey, untuk soalan dia kata, sila cari jawapan bagi fungsi songsang dengan diberi fungsi adalah 2X tambah 1. Okey, so dia suruh cari untuk fungsi songsang nilai X ini dan fungsi songsang G iaitu yang diberi ini lah. So kita kena lihat cara yang pertama yang saya dah terangkan tadi adalah yang pertama dia kata wajib kita letakkan fungsi sama dengan Y. Yang kedua, susun semula untuk menyediakan X dalam sebutan Y. Yang ketiga, tulis semula fungsi songsang dengan menggantikan Y oleh X. Okey, kita lihat cara dia yang pertama. Yang pertama adalah, saya besarkan dulu Okey, yang pertama iaitu awak kena Okey, so yang pertama supaya kita tak
confused sama ada nak nilai fungsi atau fungsi songsang, kita kena salin soalan dulu supaya kita alert bahawa soalan dia kata nak fungsi songsang. Okey, so soalan dia adalah fungsi songsang dengan syarat dia mesti ada simbol negatif 1 ni. Okey, yang seterusnya, step yang kedua adalah, tadi saya dah kata apa-apa pun kita kena samakan dengan y. Oleh itu kita buat f fungsi songsang ini adalah bersamaan dengan y. Kemudian, langkah yang ketiga, tulis fx tetapi gantikan x dengan y dan samakan pula dengan x. Macam mana tu? Kita lihat contoh dia, iaitu saya kata tadi, tukarkan fungsi yang pertama tadi, iaitu x sama dengan y. Nampaknya dia tukarkan sama dengan y. Dan kemudian fungsi soalan tadi 2x tambah 1 kan. Jadi y ini kita masukkan ke dalam nilai x yang ini. Oleh itu kita buat 2y tambah 1 dan disamakan dengan x. Okey, saya samakan dengan x. Okey, seterusnya langkah yang keempat kita selesaikan, iaitu kita nak biarkan y ini dia duduk sorang-sorang dekat ujung ni. Macam mana tu? Jadi kita selesaikan, kita tinggalkan y di sebelah kiri. Jadi yang mana bukan y ni kita kena pindahkan kat sebelah kanan. Oleh itu bila tambah, pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi tolak 1. Okey, so 2y sama dengan x tolak 1. Tetapi kita nak nilai y saja kan? Oleh itu x tolak 1. So kat sini darab, bila pindah belah kanan dia akan jadi bahagi 2. Ini adalah nilai y yang tinggal. Dan seterusnya, langkah yang terakhir, tulis je balik jawapan tadi. Oleh itu, untuk jawapan f negatif 1x, jawapannya adalah, jawapan yang saya bulatkan ke atas tu sama dengan x tolak 1 sama dengan 2. Inilah jawapan fungsi songsang bagi A tadi tu, iaitu 2x tambah 1 tu. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada fungsi songsang untuk G, di mana kalau ikutkan soalan untuk G tadi adalah 3x tambah 6 kan. So langkah yang pertama kita salin dulu soalan G negatif 1x. Dan yang kedua, kita samakan dengan y. Nampaknya saya samakan dengan y. Kemudian saya pindahkan y ke dalam fungsi asal. Iaitu saya masukkan x ni kita gantikan dengan y. 3y tambah 6 dan disamakan dengan x. Okey. Kemudian kita nak biarkan y duduk sorang-sorang kat belah kiri. Oleh itu x tolak 6. Dan oleh itu kita nak y saja kan. Jadi y x tolak 6 bahagikan dengan 3. Ini jawapannya. Atau nak kecilkan dia sama dengan x per 3 tolak 2. Ini jawapan dia lah. Ini. Okey. Okey, so seterusnya jika diberi fungsi h adalah bersamaan dengan x per 3x tolak 2. Suruh cari nilai songsang bagi h. So, cara dia sama je macam yang contoh 1 dengan contoh 2 tadi. Yang pertama adalah kita salin balik soalan. Kita salin balik. Kemudian kita sama dengan y. Y kita pindahkan ke dalam nilai x. Patutnya asal tadi x 3x tolak 2 kan. So kita gantikan x ini dengan y. Jadi jawapan macam ini. Samakan dengan x. Okey, kemudian kita nak biarkan y sorang-sorang dekat belah kiri ni. Tapi kita kena buat dulu operasi dulu lah. So yang ni bila bahagi kita kena pindahkan kat sini, akan jadi darab lah macam ini. Jadi kita kena selesaikan y sama dengan 3xy. Kita dapatkan satu persatu x darab 3y. Dapat ada 3xy. Tolakkan dengan 2x. So bila dah jadi macam ini, kita kena buat pemfaktoran pula. Sebab kita nak bagi y duduk sorang-sorang dekat sini kan. Kita ada nilai y. Okey, so kita faktorkan yang ini. Y tolak 3x tolak y ni. Yang ini nampak ya? Yang ini kita nak y tadi. Tapi sebab sini tak ada y. So, negatif 2x kita tinggal kat sini. Y ni kita tolakkan dengan 3xy dulu. Sebab dekat sini dah ada y. Jadi kita kena selesaikan dulu. So, kita buat pemfaktoran y. 1 tolak 3x sama dengan negatif 2x. Okey, so yang ini y. Sebab kita nak tinggalkan y. Bila darab ni, bila pindah kat sini dia akan jadi bahagi 2x per 1 tolak 3x. Inilah jawapan dia. Okey, seterusnya contoh terakhir untuk fungsi songsang. Okey kelas, ini pula adalah contoh untuk fungsi songsang. Yang pertama ada dua soalan sebenarnya.
Soalan satu adalah jika diberi fx sama dengan 5x tolak 4, cari fungsi sama untuk f. Dan yang kedua ada dua lagi soalan. Jika diberi nilai fungsi fx adalah 5/7x dan yang kedua adalah fungsi fx sama dengan 2/3x. Okey, untuk yang ini saya dah sertakan jawapan. Saya harap you boleh study pada langkah-langkah penyelesaian yang saya telah sertakan ini. Okey, so untuk topik terakhir kita akan masuk kepada fungsi gubahan. Fungsi gubahan adalah kita memumpukkan satu fungsi ke dalam satu fungsi yang lain. Okey, so kita cuba lihat pada contoh di hadapan ini. Contoh kat depan dia ada dua fungsi. Pertama fungsi f dan yang kedua dia ada fungsi g. So kalau lihat pada gambar rajah kat depan ni, nilai x kita masukkan ke dalam f. Apa-apa saja yang kita masukkan ke dalam satu fungsi perlu letak di belakang. Nampak ini letak di belakang. Dan bila kita nak masukkan fungsi f ke dalam g, maka f ini perlu kita letakkan di belakang g. Okey, yang ini awak jangan tersilap nak letak. Kadang-kadang kalau pelajar dia terletak f kat depan, jadi bila nak selesaikan masalah matematik, dia akan salah jawapan dia. Okey, so samalah juga macam contoh yang ini. Macam saya cakap tadi, apa-apa saja kita nak masukkan. Macam ni fungsi f nak masukkan ke dalam g, kita perlu letakkan fungsi f di belakang g. Jangan tersilap. Okey, so cuba kita lihat kepada contoh soalan. Okey, jika diberi contoh seperti hadapan, ditanya dapatkan fungsi GOF dan adakah FOG wujud. Okey, untuk kes ini kita lihat, kita nak masukkan, kalau keluar macam gini, GOF ni adalah bersamaan GF. Bermaksud fungsi F kita masukkan ke dalam G. So, kalau kita lihat kepada anak panah ni, memang pun kita akan lihat F, dia akan pergi kepada G. So, untuk kita lihat yang pertama adalah untuk yang kedua ini, adakah FOG wujud? FG wujud. Sekarang ni, kita tak nak masukkan G ke dalam F. Oleh itu, untuk yang kedua ini adalah tidak wujud. Okey, so kita lihat jawapan untuk yang pertama ni. Okey, untuk yang pertama ini, jawapan dia adalah... Okey, cuba kita lihat untuk jawapan yang pertama ini adalah untuk A, untuk nilai bagi A ni, iaitu kita nak masukkan A ke dalam C. Nampak kita buat A ke dalam C ataupun kita buat sama dengan GOF bagi A adalah C. Nampak ini? A, kita masukkan ke dalam C. Kemudian yang kedua pula, untuk kita masukkan antara yang ini antara B dengan Q. B dengan Q. Oleh itu untuk kita masukkan nilai F ke dalam G. Untuk B ni kita masukkan nilai Q. Dan seterusnya kita nak masukkan GOFC, iaitu kita nak masukkan nilainya ke dalam C. Kita masukkan yang ini C ni kita nak masukkan ke dalam C. Okey, tak apa. Mungkin awak masih lagi confused. Kita cuba lihat kalau kita nak menggunakan adalah... Okey, kelas. Cuba kita lihat contoh. Jika diberi dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi F dan yang kedua fungsi G. Dan dia kata kat sini, cari G, F bersamaan 2. Oleh itu, untuk kes ini, kita kena cari dulu nilai fungsi F jika diberi 2. So, F kita adalah bersamaan 2X tambah 5. So, masukkan nilai 2 ke dalam X. Okey, kita gantikan dia. Kita akan dapat jawapannya adalah 9. So, oleh kerana dia kata F ini kita masukkan ke dalam fungsi G. So, kita lihat pula G. G adalah X kuasa 2 tolak 1. Jadi, kita masukkan nilai yang dapat tadi, 9 ini, ke dalam fungsi ini. Jadi, 9 kuasa 2 tolak 1. 81 tolak 1. Oleh itu, jawapan dia adalah 80. Okey, so kita lihat pula pada contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua ini dia agak berbeza sedikit lah dengan yang tadi, iaitu yang ini adalah contohnya dia bagi fungsi F, kat sini dia dah beri dah, iaitu X tambah 2. Dan dia kata jawapan akhir jika kita berubahkan G Fx adalah X kuasa 2 tambah 3X tambah 5. Untuk kes ini, dia hanya bagi fungsi yang kedua, iaitu F. Tetapi fungsi G, dia tidak bagi. Okey, jika soalan diberi fungsi kedua, tetapi fungsi pertama tidak diberi, kita nak cari fungsi G ni, kita kena buat yang pertama, nilai F yang ini, kita kena buat sama dengan Y.
Kita buat sama dengan Y. Okey, kemudian kita selesaikan je. Kita buat, kita nak cari X iaitu X sama dengan Y tolak 2. Jadi bila dah dapat nilai yang ini, kita akan masukkan ke dalam jawapan akhir yang ini. Okey, jawapan akhir dia patutnya G F X adalah sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tambah 5 kan? So, kita akan buat, kita masukkan yang ini. X tadi sama dengan Y tolak 2 kan? Kita masukkan Y tolak 2 kuasa 2 tambah 3 Y tolak 2 tambah 5. So, kita selesaikan dia, kita akan dapat Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4 tambah 3Y tolak 6 tambah 5. Oleh itu, jawapan dia adalah Y kuasa 2. Dan ini negatif 4Y tambah 3Y, kita akan dapat negatif Y. 4 tolak negatif 6 dapat negatif 2. Tambah pula 5, kita akan dapat jawapan 3. Ini jawapan dia. Tapi sebab dia kata nak fungsi G, X. Jadi mesti X tu kita tukarkan Y ini kepada X. Jadi Y kuasa 2 tolak Y tambah 3 tukarkan kepada X kuasa 2 tolak X tambah 3. Inilah jawapan untuk fungsi G. Okey kelas? Okey, lihat pula pada contoh yang kedua. Yang ini jika fungsi pertama diberi. Okey, kita lihat. Diberi fx sama dengan 2x tambah 5. Hasil akhir bagi fungsi perubahan fgx adalah x 3x tolak 8. Untuk kes ini, fungsi yang diberi adalah fungsi pertama. Fungsi kedua, g ni tidak diberi. Oleh itu, cara kita nak buat adalah kita kena ambil yang fungsi f yang diberi, fungsi pertama ni kita tulis 2x tambah 5 sama dengan jawapan akhir patutnya 3x tolak 8. Dan kita pindahkan G ini ke dalam fungsi F. Sebab kita tak tahu berapa kan? Jadi kita ambil je Gx ni. Jadi kita buat 2Gx. Okey, sama dengan 3x tolak 8. Okey, yang ini kita nak nilai x kat sini. Yang ini kita pindahkan kat sini. Kita akan dapat negatif 5. So, kita cuba selesaikan 2Gx sama dengan 3x. Negatif 8 tolak 5, kita akan dapat negatif 13. Oleh kerana kita nak Gx saja, jadi 3x tolak 13 per 2. Ini jawapan dia. Ingat berbeza dengan pertama tadi. Pertama tadi jika diberi fungsi kedua. Yang ini pula jika diberi fungsi pertama. Okey kelas, kita lihat pada contoh yang seterusnya, iaitu jika diberi fungsi f adalah 2 per x dan jawapan akhir fungsi perubahan gx adalah fgx adalah x kuasa 2 tambah 1. Ini untuk kes ni, fungsi kedua juga tidak diberi dan dia hanya beri fungsi pertama. So, cara dia sama macam tadi. Kita ambil fungsi yang pertama tadi adalah 2x kan? Sama dengan x kuasa 2 tambah 1. So, kita pindahkan g ini ke dalam fungsi f. Jadi, kita buat 2gx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Okey, untuk kes ni, kita nak biarkan gx saja dekat sini. Okey, jadi kita ada cara panjang dia, iaitu kita buat 2 sama dengan, yang ini bila tambah kita jadi darab kan? So, kita buat gx. Okey, darabkan dengan x kuasa 2 tambah 1. Okey, so untuk kes yang ini, kita nak gx kekal di sini. So, yang darab ini, dia akan pindah ke sebelah. Jadi, gx sama dengan 2 per x kuasa 2 tambah 1. Inilah jawapan untuk fungsi gx, iaitu fungsi yang kedua jika diberi fungsi yang pertama. Okey, ini yang simple pula. Jika diberi dua fungsi f dan juga x, dan di mana untuk a adalah fungsi gf2, bermakna kita kena masukkan nilai fungsi f ke dalam g. Tapi kita ingat, kita kena cari dulu fungsi f jika diberi nilai 2. Okey, f pada dasarnya dia bagi adalah x tambah 5. So, bila kita masukkan 2 ke dalam fungsi f, 2 tambah 5, iaitu ni kita gantikan nilai x tadi kan, kita akan dapat 7. Oleh itu, fungsi g ni kita akan masukkan nilai 7 pula ke dalam g. So, g adalah ni x kuasa 2 tambah 2x tambah 3. Oleh itu, 7 ni kita masukkan ke dalam nilai x kuasa 2 tambah 2 darab 7 tambah 3, iaitu sama dengan 49. 49 kita tambahkan dengan 14 tambah 3.
tambah 3. So jawapannya adalah 66. Okey, simple kan? Okey, untuk yang kedua pula, jika diberi FG2. Oleh itu, cara dia sama macam tadi. Okey, kita pergi yang pada B. Jika diberi FG2, so kita kena cari dulu 2, kita masukkan ke dalam fungsi perubahan G, iaitu G, fungsi perubahan dia adalah X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Kita masukkan nilai 2 menggantikan X, iaitu 2 kuasa 2 tambah 2 tambah 1. Awak akan dapat 4 tambah 4 tambah 1, dapat jawapan 9 kan? So 9 ni kita akan masukkan ke dalam fungsi F. So, F adalah diberi X tambah 5. So, gantikan nilai 9 ke dalam 5. You akan dapat jawapan untuk dia adalah 13. Okey, ini adalah 13. Dan akhir sekali untuk C. Okey, ini panjang sedikit lah. First, kita masukkan G sebab G tak bagi nilai. F yang ini kan, F adalah X tambah 5. Oleh kerana X ini, kita nak masukkan nilai G yang ini. So, kita terus buat iaitu X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Kemudian yang ini kita tambahkan dengan 5. So kita terus selesaikan X kuasa 2 tambah 2X. Ini sebab 3 boleh tambahkan dengan 5, kita terus tambahkan dengan 8. Ini saja jawapan dia untuk C. Okey kelas, itu saja untuk topik fungsi pada hari ini. Terima kasih. So kalau ada soalan macam biasa boleh tanya saya through Telegram dan insya-Allah saya akan respon segera mungkin. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.